Hadirin sekalian, saya suka mengingatkan diri saya dan seluruh para netizen dan rakan-rakan yang mengikuti siaran ini, bahawa kita membacakan kisah kepemimpinan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Berhubung dengan sahabat ini, harus kita memahami dan wajib kita meletakkan i'tiqad bahawa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kita tidak menafikan bahawa terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tidak boleh mengambil itu sebagai musabab untuk menghina mereka. Tidak boleh. Mereka tetap mulia di sisi Allah. Jasa mereka terlalu besar. Tapi sahabat tetap makamnya sebagai sahabat. Ketika ada seorang bertanya kepada ulama berhubung dengan Muawiyah, apabila terjadi pertembungan dengan Saidina Ali apa semua, maka mereka menyatakan tidakkan Muawiyah itu seorang burak, seorang pemberontak. Lalu ulama ni jadi marah. Ulama itu menyatakan, demi Allah, sesungguhnya debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah, debu tu lebih mulia daripada kamu yang cakap dengan aku sekarang. Kamu siapa? Dia tu sahabat. Mulianya dia sampai debu dalam lubang hidung kuda tu dia naik. Tak pasal debu tu pun mulia. Sampai macam tu lah. Ini makamnya ta'zim yang diletak oleh ulama kepada sahabat. Jadi kena berdiri kat situ elok-elok. Jangan ada terlintas menghina sahabat, kata ke sahabat. Kerana kita membaca sejarah. Ya, bila kita baca sejarah, macam-macamlah kisah sejarah. Namun sahabat tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazid bin Muawiyah memerintah tahun 680 sehingga 683 Masehi ataupun 61 sehingga 63 Hijrah. Masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintah hanya selama 3 tahun. Akan tetapi, kerana mendapat perlawanan dari penduduk Kufah, Basrah dan penduduk serta sahabat-sahabat di Madinah, terutama di Makkah, Abdullah bin Zubair memberontak. Maka pemerintahannya dihadapkan kepada kerusuhan dan pemberontakan. Ya, saat dia belum naik, dia ditabalkan menjadi putera mahkota, sudah mulai wujud pemberontakan dan ketidakpuasan hati. Bukan saja di kalangan rakyat, malahan di kalangan sahabat-sahabat yang mulia yang lain. Sama ada mereka yang ada di kota Mekah maupun sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Jadi belum pada naik tu dah ada suasana penentangan. Maka ketika dia naik dan memulakan pemerintahan, dia tidak lain melainkan berhadapan dengan siri-siri penentangan dan pemberontakan yang tidak putus-putus. Itulah sebabnya pemerintahan dia hanya mampu bertahan selama 3 tahun sahaja. Tahun pertama, dia membunuh Saidina Husain bin Ali radhiyallahu an di Karbala. Saat itu, penduduk Kufah mengundang Saidina Husain radhiyallahu an untuk datang ke Kufah dan dijanjikan akan mereka angkat menjadi khalifah. Saidina Husain radhiyallahu an memenuhi undangan itu. Walaupun kepergiannya ke Kufah dicegah beberapa sahabat,
Tetapi Husain radhiyallahu an tetap berangkat dengan dikawal sekitar 200 orang, termasuk ahli keluarganya. Dia jadi orang-orang Kufah yang tentunya tidak berpuas hati dengan pelantikan Yazid, telah menjemput Sayyidina Husain untuk datang ke Kufah bagi ditabalkan menjadi khalifah. Adapun Sayyidina Hasan ketika itu telah berdiam diri di Madinah. Mendengar kedatangannya ke Kufah, maka Yazid memerintahkan Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, untuk menghalang Husain radhiyallahu an. Ubaidillah bersama 4,000 tenteranya menghalang Sayyidina Husain di Karbala. Ini lebih kurang 25 batu di barat laut Kufah. Dan mereka membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu an dan rombongannya. Kepala Sayyidina Husain mereka penggal dan dikirim kepada Khalifah Yazid di Syam. Sementara badannya mereka kuburkan di Karbala. Demi mendapatkan kepala Husain, ternyata Yazid sangat menyayangkan kejadian itu dan mengutuk Ubaidillah bin Ziyad. Dia di mana Yazid radhiyallahu an kesal dengan apa yang berlaku sehingga dipancung kepala cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengusahakan mencari dan mengambil kepala yang berkenaan kerana tidak mahu dipisahkan dalam bentuk letak kuburnya. Peristiwa itu terjadi pada 10 Oktober 680 Masehi atau 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Sampai kini, hari pembunuhan itu diperingati kaum Syiah sebagai hari Karbala. Padahal ayahnya Muawiyah telah membunuh Sayyidina Hasan radhiyallahu an sebelumnya dengan menyuruh salah seorang isteri Hasan radhiyallahu an untuk meracunnya. Tahun kedua, dia menawan Madinah kerana penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid. Bahkan mereka memecat gubernur yang diangkat Yazid radhiyallahu an serta mengusir gubernur tersebut bersama dengan seluruh keturunan Bani Umayyah dari Madinah. Bahkan Ahmad Shalabi mereka memenjarakan. Ya, bahkan menurut Ahmad Shalabi, mereka memenjarakan semua orang-orang Bani Umayyah yang ada di Madinah. Hal itu menimbulkan kemarahan Yazid. Ya, jadi tindakan itu keterlaluan, melanggar akan undang-undang dan peraturan. Ya, mereka bertindak sendiri dengan membelakangkan khalifah. Maka Yazid menjadi marah. Oleh sebab itu, dia mengirim utusan meminta kepada penduduk Madinah agar mereka taat kepadanya tanpa peperangan. Akan tetapi mereka menolak permintaan itu. Maka Yazid mengirim tentera ke sana di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Murri, orang yang dikenal diktator dan kejam. Yazid berpesan kepadanya, ajaklah mereka agar membai'ahku dalam batas waktu 3 hari tanpa peperangan, dan jangan menyerang mereka kecuali setelah habis batas waktu 3 hari itu. Tetapi penduduk Madinah tetap tidak mahu membai'ah Yazid. Maka Muslim menyerang mereka dari jurusan Al-Harrah. Ya, jadi dibagi tempoh 3 hari
fikir masak-masak, selama tempoh 3 hari, kamu boleh lagi dimaafkan. Tapi berikan bai'ah walak kepada Yazid selaku khalifah yang sah pada masa itu. Namun setelah berlalu masa 3 hari, mereka engkar. Mereka tidak menyatakan persetujuan, malah terus menentang. Maka diseranglah mereka pada hari yang keempat. Dan tentera-tenteranya masuk melalui Al-Hurrah. Ini di antara jalan utama masuk daripada luar kota Madinah. Sayangnya, selama 3 hari, Muslim bin Uqbah membenarkan para pasukan tenteranya melakukan tindakan-tindakan brutal untuk berbuat apa sahaja yang mereka inginkan terhadap penduduk Madinah. Sebagai kota suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hal yang tidak patut terjadi. Oleh kerana tentera ramai 4,000 orang, mereka bersebaran di mana-mana di seluruh bandar Madinah. Rupanya dalam masa 3 hari itu, ada dah di kalangan tentera yang melakukan kezaliman, kejahatan. Dia membunuh, menangkap dan berbagai-bagai tindakan-tindakan yang sepatutnya tidak harus terjadi. Kerana mereka diberi tempoh 3 hari. Hari keempat baru serangan. Tapi nyatanya tidak. Tentera itu telah bertindak sendiri. Tahun ketiga, dia menggempur Kaabah. Yazid menyuruh panglimanya itu, yakni Muslim bin Uqbah, agar melanjutkan penyerangannya ke Mekah untuk menaklukkan kota suci itu seperti yang telah dia lakukan untuk kota Madinah. Sebab di sana Abdullah bin Zubair radhiyallahu an mengangkat dirinya sebagai khalifah dan dia akui seluruh penduduk Hijaz. Di tengah jalan, dia meninggal dunia dan digantikan oleh Husain bin Namir. Panglima baru ini mengepung Mekah, menembak Masjidil Haram, merosakkan Kaabah dan memecahkan Hajar al-Aswad. Dalam pada itu diberitakan bahawa Yazid telah meninggal dunia. Husain menghentikan serangan dan kembali ke Syam. Yazid meninggal dunia secara mendadak, tanpa diketahui yang menjadi penyebabnya. Pemerintahannya digantikan oleh anaknya, Muawiyah II bin Yazid. Sebagai pengganti, dia hanya memerintah selama 3 bulan. Kerana dia sakit, tidak mampu mengendalikan pemerintahan, maka dia mengambil keputusan mengundurkan diri. Yakni dia meletakkan jawatan. Tidak ada pengganti lagi dari keturunan mereka. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Bani Umayyah dari Abu Sufyan dan beralih ke keturunan Al-Hakam Abul As bin Umayyah, yaitulah Marwan bin Al-Hakam.